Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah tuan-tuan semua, kita berjumpa kembali pada belajar bahasa Arab tasrif pada hari ini. InsyaAllah kita akan meneruskan pengajian tasrif kita. Sekarang kita akan belajar tasrif muka surat 38. Tasrif muka surat 38. Salawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah tuan-tuan semua, hayya nabda darsan al-yawm bi qiraati suratul Fatihah. Baiklah tuan-tuan semua, insyaAllah hari ini kita akan belajar muka surat 38. Masih dengan wazan yang sama, muka surat 38. Tapi sebelum kita mulai, saya nak tanya kepada tuan-tuan semua, adakah suara saya jelas, gambar saya jelas? Ada yang macam tak okey? Semua okey? Semua jelas, suara saya okey, gambar dalam skrin pun okey. Ada masalah tuan-tuan semua? Jika suara saya tak okey, boleh bagi tahu. Tapi suara saya ni dah okey dah. Rasa saya lah. Kalau nak buat okey macam dah sangat pun rasa saya tak. Ini saya dah macam biasa. Kalau ada rasanya masalah, sila bagi tahu. Daripada suara ataupun gambar dia. Baik tuan-tuan semua. Jadi muka surat 38 kita masih membincangkan wazan af'ala. Masih wazan af'ala. Di atas table tu tuan-tuan boleh tengok tajuk dia af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Waalaikumsalam Hajah Nurmadiah, syukran. Okey. Af'ala yuf'ilu. Wazan dia af'ala yuf'ilu. Okey, contoh kata kerja dekat sana, dekat dalam table tu contoh kata kerja dia amanah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak sana amanah. Boleh ya? Amanah. Dalam table amanah. Di atas sekali, di atas table ada tulisan dia af'ala yuf'ilu mahmuz. Kenapa ditulis mahmuz? Kenapa? Apa mahmuz ni? Saya yakin tuan-tuan semua masih ingatlah. Mahmuz adalah bina dia. Jadi bina kepada kata kerja, bina kepada kata kerja yang ada dalam table tu macam amana, athara, ata, ajara, adana, adha. Semua kata kerja tu bina dia apa? Bina mahmuz, sahih mahmuz. Bina mahmuz. Okey. Apa tu bina mahmuz, Ustaz? Okey. Waalaikumsalam Haji Abdul Halim, Hajah Zaidah. Apa tu bina mahmuz? Bina mahmuz adalah bina yang apabila ada huruf hamzah, mahmuz hamzah, ada huruf hamzah yang sejajar dengan fa, ain dan lam. Okey, kita tengok sekarang. Yang sejajar dengan fa. Alif, Ustaz. Alif yang sejajar dengan fa ya. Yang sejajar dengan ain, mim. Mim. Yang sejajar dengan lam, nun. Ternyata alif dekat sini tak ada pun yang hamzah. Ustaz cakap tadi bina mahmuz tu adalah bina ataupun kata kerja yang ada huruf hamzah sejajar dengan fa. Dekat sini ataupun dengan ain ataupun dengan lam. Maknanya ada huruf hamzah yang sejajar dengan fa, ain dan lam. Dekat sini tak ada pun hamzah yang sejajar dengan fa, ain dan lam.
Sini ni ada hamzah satu. Cuma hamzah dekat yang depan ni, dia sejajar dengan hamzah dekat atas ni. Maknanya dia adalah huruf tambahan. Tak ada pun hamzah yang sejajar dengan fa, ain dan lam. Maknanya salah ni. Bukan bina mahmuz ni. Kalau huruf illah yang dekat awal, maknanya ni bina mithal. Bukan tuan-tuan. Bukan ya. Bukan tu maksud dia. Jadi, alif dekat sini ni, sebenarnya dia bukan alif tuan-tuan. Dia bukan alif ya. Sebenarnya dia adalah ak mana macam tu. Jadi bentuk asal dia apa? Ak mana. Macam ni tuan-tuan semua. Bentuk asal dia apa? Ak mana. Ak mana. Okey tuan-tuan semua ya. Jadi bentuk asal dia apa? Ak mana. Dalam kitab tu semua macam tu. Bentuk asal dia adalah aktsara. Satu yang bawah tu akta. Selepas tu akjara. Lepas tu a'zana. Lepas tu a'za. Jadi sebenarnya ada hamzah. Jadi yang alif dekat sini tadi ni, alif tu sebenarnya dia adalah hamzah. Huruf hamzah tu diubah kepada alif. Kenapa Ustaz? Kenapa tukar pada alif Ustaz? Kenapa? Disebabkan ada dua hamzah yang bertemu. Jadi dua hamzah bertemu tak boleh. Dan hamzah yang kedua ni sukun tak boleh. Jadi dia kena tukar jadi apa? Jadi alif tuan-tuan. Jadi dia macam mana baca dia? Mana. Jadi sebenarnya yang alif tu apa? Hamzah. Jadi hamzah yang saya tulis dekat sini ni apa dia? Alif ni ya. Sebenarnya dia adalah hamzah. Asal dia mana. Okey tuan-tuan ya. Jadi yang sejajar dengan fa adalah alif. Cuma alif ni sebenarnya tadi apa dia? Adalah hamzah. Jadi bentuk asal dia sebenarnya apa? Mana. Jadi mana. Jadi yang alif tu sebenarnya dia adalah hamzah. Okey tuan-tuan semua ya. Boleh. Hal hadha wadih amla. Jelas ke tak jelas tuan-tuan? Idza lam yakun wadihan fas'alu. Kalau tak jelas, sila tanyakan. Jelas ya? Ini sebab tu dinamakan dengan bina mahmuz. Sebabkan ada hamzah yang sejajar dengan fa atau ain ataupun lam. Jadi kalau ada yang sejajar dengan fa atau ain ataupun lam, maka dia, kalau ada hamzah yang sejajar dengan fa ataupun ain ataupun lam, maka dinamakan dengan bina mahmuz tuan-tuan ya. Okey, hal hadha wadih amla? Jelas ke tak tuan-tuan semua? Kalau jelas, saya teruskan kepada pada sirah-sirah lagi, pembahasan sirah-sirah. Jelas ya? Tak ada masalah ya. Kalau lagu dia ni samalah macam yang sebelum ni. Amana yu'minu imanan wa mu'manan fahuwa mu'minun wa dhaka mu'manun. Amin la tu'min mu'minun mu'minun. Amin la tu'min mu'manun. Sorry ya, mu'manun ya. Itu kalau lagu lah. Okey, jelas tuan-tuan ya. Okey, kita teruskan kepada sirah-sirah dia. Sirah-sirah dia. Yang pertama, saya akan tanya sirah. Yang kedua, saya akan tanya wazan. Okey. Okey, yang saya ambil sini ni perkataan dia adalah sini ni athara. Maknanya memilih ataupun mengalah ataupun mengutamakan. Maknanya memilih. Athara. Maknanya telah memilih tuan-tuan ya. Telah memilih. Sekarang tuan-tuan semua sila ubah. Perkataan telah memilih athara, sila ubah kepada perkataan yang bermaknakan yang memilih. Sila tuan-tuan semua. Sila ubah perkataan athara. Athara ni maknanya telah memilih. Kita ubah menjadi yang memilih. Sila ubah kepada perkataan yang bermaknakan yang memilih. Sila tuan-tuan semua. Sila tulis dekat komen apa bahasa Arabnya yang memilih atau orang yang memilih. Sila tulis dekat komen. Tulis bahasa Arab dia,
tulis sirah dia apa, lepas tu tulis wazan yang digunakan wazan apa. Sila tuan-tuan semua. Sila, ada yang boleh jawab? Sila jawab, jangan malu-malu dan jangan ragu untuk menjawab. Jangan takut salah. Sebab kan kita yang belajar ni memang banyak-banyak salah. Okey, sila. Sila tuan-tuan semua. Apa bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya yang memilih. Kalau athara telah memilih. Kalau yang memilih, apa bahasa Arabnya? Haji Abdul Halim dah tulis. Okey, sila lepas tu buat sirah dan wazana sekali kalau boleh lah. Sila tuan-tuan semua. Ada yang lagi nak tambahkan? Okey. Isim yang memilih. Yang memilih. Haji Abdul Halim. Yang memilih. Haji Abdul Halim belum betul lagi. Hajah Nana Kota belum juga lagi betul. Yang memilih ya. Okey. Ada lagi nak buat? Yang memilih? Tak ada. Okey, jadi yang memilih maknanya kita gunakan sirah apa? Kita gunakan sirah ismul fa'il. Kita gunakan sirah ismul fa'il, isim fa'il. Maknanya wazan dia apa? Tuan-tuan semua boleh tengok wazan pada muka surat 32. Apa wazan dia? Muf'ilun, tuan-tuan semua ya. Wazan dia apa? Muf'ilun. Maknanya sini macam mana? Mu'sirun, tuan-tuan ya. Jadi apa bahasa Arabnya? Orang yang memilih atau yang memilih? Yang memilih adalah mu'sirun, tuan-tuan semua ya. Mu'sirun. Itu. Boleh tuan-tuan semua? Hal hada wadih amla. Jelas ke tak jelas tuan-tuan semua? Idza lam yakun wadihan fas'alu. Kalau tak jelas tanyakan. Okey. Boleh tuan-tuan semua ya? Okey. Tak ada soalan ya. Kita cuba teruskan lagi. Kepada bentuk yang lain lah. Okey. Yang dipilih. Yang dipilih atau benda yang dipilih, orang yang dipilih. Apa bahasa Arabnya yang dipilih? Sila tuan-tuan isi dekat komen apa bahasa Arabnya yang dipilih. Kata dia tu yang memilih, sekarang yang dipilih. Sila tuan-tuan semua, sila. Apa bahasa Arabnya yang dipilih? Ada yang boleh? Apa bahasa Arabnya yang dipilih? Sila tuan-tuan semua tulis dekat komen. Tulis bahasa Arab yang dipilih, lepas tu tulis sirah dia, lepas tu tulis wazan dia. Kalau boleh sekali semualah. Kalau tak, buat saja bahasa Arabnya apa yang dipilih. Okey. Hajah Siti Mazmin sedikit lagi. Belum Hajah. Hajah Siti Mazmin salah. Belum betul lagi Hajah Siti Mazmin. Haji Abdul Halim. Okey, betul. Hajah Asmah betul. Ada lagi nak jawab? Jadi bahasa Arab yang dipilih apa? Mu'tharun. Jadi kita gunakan sigat apa Ustaz? Kita gunakan sigat isim maf'ul, tuan-tuan ya. Kita gunakan sigat isim maf'ul. Apa wazan dia? Wazan dia adalah muf'alun. Tuan-tuan semua boleh tengok wazan ni pada muka surat 32, tuan-tuan semua ya. Jadi wazan dia muf'alun. Bahasa Arab dia adalah mu'tharun. Okey, boleh tuan-tuan semua ya? Hal hadha wadih amla. Jelas ke tak jelas tuan-tuan? Kalau tak jelas sila tanyakan. Idza lam yakun wadihan fas'alu. Okey.
Jadi tuan-tuan semua jangan sampai tersilap ya. Kalau dia baris atas macam ni, macam ni kan wazan dia. Perbezaan dia sedikit saja sebenarnya. Sini muf'alun, sini muf'ilun, sini mu'thirun, sini mu'tharun. Jangan sampai tersilap ya. Tukar baris dia, tertukar baris dia, maka tertukar pula makna dia. Jangan sampai tersilap. Okey. Jadi itu untuk isim maf'ul. Selanjutnya, terakhir untuk pelajaran sirah ni. Apa bahasa Arabnya pemilihan atau memilih? Sila tuan-tuan semua tulis dekat ruang komen. Apa bahasa Arabnya pemilihan atau memilih? Ni memilih ni saya tak ada maksud untuk menyatakan telah memilih, sedang memilih. Tak ada masa dia. Memilih saja. Jadi apa bahasa Arabnya tu tuan-tuan semua? Pemilihan atau memilih? Sila tuan-tuan semua. Sila tulis dekat komen. Apa bahasa Arabnya pemilihan ataupun memilih? Sila. Saya tunggu daripada tuan-tuan semua. Bahasa Arab memilih atau pemilihan. Kita guna sigat apa tu? Kita guna wazan apa tu? Sila tuan-tuan semua. Saya tunggu. Jika ada jawab, boleh jawab saja. Tak ada masalah. Jangan malu untuk menjawab. Takut silap Ustaz. Jangan. Apa? Haji Abdul Halim. Sedikit lagi Haji Abdul Halim. Itu mungkin ada tertinggal huruf dia tu. Okey. Hajah Siti Mazmin, Mumtazah. Ada lagi nak jawab? Okey, sila yang hadir bersama kita sila jawab. Sila jawab. Dan juga kalau pening nak jawab, ajak kawan yang lain nonton ni. Boleh jawab sama-sama. Okey. Okey. Isa Rotan. Okey, boleh. Ada lagi nak jawab? Isa. Jadi bahasa Arabnya apa? Yang pemilihan atau memilih apa bahasa Arab dia? Isaron tuan-tuan semua ya. Isaron. Isaran. Jadi gunakan wazan apa? Gunakan wazan isim masdar. Ustaz boleh ke guna yang masdar mimi? Boleh saja. Guna masdar yang mana satu pun boleh. Nak guna isim masdar yang biasa, nak guna masdar mimi pun boleh. Jadi guna masdar ya, sebabkan nak menyatakan kata nama terbitan, memilih atau pemilihan tuan-tuan ya. Jadi itharan. Boleh tak mu'tharan? Boleh mu'tharan. Jadi wazan dia apa? Wazan dia if'alan tuan-tuan ya. Wazan dia adalah if'alan. Okey. Macam mana tuan-tuan semua? Hal hadha wadih am la? Jelas ke tak jelas? Idza lam yakun wadihan fas'alu. Kalau tak jelas tanyakan. Kalau dah jelas ni, kita akan teruskan kepada latihan yang ada pada muka surat 38. Kalau dah jelas ya, kalau tak jelas boleh tanyakan. Okey. Jelas tuan-tuan ya? Jadi tuan-tuan semua kena hadamkan, kena tahu fungsi ataupun makna dari setiap sirah. Dan kita pun juga kena tahu apa wazan daripada setiap sirah tu. Okey, tuan-tuan semua ya? Alhamdulillah semua dah jelas, katakan jelas. Kita teruskan kepada latihan. Sekarang kita masuk pada latihan lagi. Macam mana latihan? Itu ada latihan pada muka surat yang nombor 38 yang lam tu. Yang muka surat 38 yang nombor 1, yang nomor 1 ya, yang di bawah table. Latihan yang di bawah table. Latihan yang di bawah table. Ada nomor 1 saya ambil ya. Mankana yu'minu. Ini dah kita tuan-tuan semua dah tahu dah ya. Yu'minu.
billahi wal yaumil akhiri fal yukrim daifahu. Fal yukrim daifahu. Sorry. Fal yukrim daifahu. Okay. Mangkana yu'minu. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim daifahu. Okay. Nah, yang ni kita nak cari. Saya dah tulis baris. Kenapa saya tulis baris, Ustaz? Sebab kan tuan-tuan semua dah pernah dengar ayat ataupun ini ya. Ini hadis ya. Rasanya ni hadis ni. Okey. Jadi apa fi'il madhi dia? Apa sirah dia? Apa wazan dia? Dan apa bina dia? Binanya kita semua dah tahu bina dia adalah mahmuz, tuan-tuan ya. Bina mahmuz. Okey, yang pertama, apa fi'il madhi dia tuan-tuan semua? Sila tulis dekat ruang komen. Apa fi'il madhi untuk yu'minu ni? Apa fi'il madhi dia tuan-tuan? Sila tulis dekat komen. Apa fi'il madhi dia tuan-tuan? Sila. Sila tuan-tuan semua. Apa fi'il madhi kepada perkataan yang kita tulis ni? Yu'minu ni apa fi'il madhi? Ada yang boleh buat? Apa tu fi'il madhi dia? Fi'il madhi dia. Sila tuan-tuan semua. Ada yang boleh jawab? Hajah Siti Mazmin, Mumtazah, Haji Abdul Halim, Mumtaz. Fi'il madhi dia adalah amana. Amana. Amana yu'minu. Amana yu'minu imanan wa mu'manan. Itu lagu dia lah. Okey, amana. Fi'il madhi. Okey, itu fi'il madhi dia. Sekarang sirah dia apa ni tuan-tuan semua? Apa ni sirah dia tuan-tuan semua? Ni apa ni sirah dia? Sila tuan-tuan semua tulis dekat ruang komen. Apa tu sirah dia tuan-tuan? Sila. Okey, Hajah Azizah, Hajah Nur Madia, Hajah Zainab, Hajah Nur Aizan, Hajah Asma, Mumtaz. Okey, jadi apa tu sirah dia tuan-tuan semua? Sila tulis dekat ruang komen. Apa sirah dia? Yang mangkana yu'minu. Yu'minu tu apa sirah dia? Senang ni. Okey, Haji Abdul Halim dah tulis dah. Fi'il mudhari', Mumtaz. Ada lagi nak jawab? Apa sirah dia? Sirah dia adalah fi'il. Sirah dia fi'il mudhari' tuan-tuan semua ya. Wazan dia apa? Wazan dia senang juga wazan dia. Wazan dia adalah yuf'ilu. Sebab tu kita samakan ya. Yuf'ilu, yu'minu sama ya. Wazan dia yuf'ilu. Acuan ataupun lah dia yuf'ilu. Alhamdulillah. Kita dah habiskan tasrif dia. Untuk tasrif ni, hal hada wadih amla. Jelas ke tak jelas tuan-tuan semua? Kalau tak jelas, sila tanyakan. Kalau tak jelas, sila tanyakan. Idza lam yakun wadihan fas'alu. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan semua? Berdapat ya? Okey. Okey, rasanya semua jelas ya. Sekarang kita cuba ini untuk tasrif dia. Sekarang kita cuba untuk nahwu dia. Yang pertama man. Man ni tuan-tuan semua belum belajar lagi ni. Ini ni isim syarat ya. Ni isim syarat. Okey, tuan-tuan semua belum belajar ya. Kana. Sini ada kana. Kana ni tuan-tuan semua dah belajar rasanya dalam nahwu ni. Apa dia? Kana wa akhwatuha ya. Kana dan saudara-saudaranya. Maknanya tuan-tuan semua kena cari isim kana. Kena cari khabar kana. Ada dua yang kita cari. Kalau terjumpa kana, cari isim dia dan cari khabar dia. Okey tuan-tuan semua, jangan cari fa'il dia. Jangan cari fa'il sebab dia tak ada fa'il. Yang ada dia isim dengan khabar dia punya. Mana isim dia?
Ustaz, selepas dia yu'minu ni fi'il. Mana isim dia? Isim kana. Isim dia mana? Isim kana mustatir. Mustatir apa? Mustatir huwa dia. Macam tu tuan-tuan semua ya. Jadi mana isim kana? Isim kana mustatir huwa dia. Okey tuan-tuan ya. Okey. Mustatir huwa. Mana khabar kana? Khabar kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Itu khabar kana. Cuma kita kena sebutkanlah salah satu yu'minu ni apa? Yu'minu adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Mana fa'il dia? Fi'il mesti ada fa'il. Mana fa'il dia tuan-tuan? Fa'il dia yu'minu. Mana fa'il dia? Mustatir huwa. Okey. Jadi makna ayat ni apa? Sesiapa saja yang dia beriman kepada Allah. Okey. Lepas tu billah. Kalau billah tu maknanya ada bi harful jar. Allah jadi apa? Allah isim majrur. Allahi isim majrur. Ini isim majrur ya. Okey. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Sesiapa saja yang beriman kepada Allah. Jadi ini kana dan saudara-saudaranya. Isim dia mana? Isim dia mustatir huwa. Khabar dia mana? Khabar dia berupa ayat fi'liyah ni. Berupa ayat fi'liyah atau jumlah fi'liyah. Yu'minu fi'il mudhari, fa'il dia mustatir huwa. Bi ni huruf jar, Allah isim majrur. Setakat ni. Boleh tuan-tuan semua? Hal hadha wadih amla. Jelas ke tak jelas tuan-tuan semua? Sampai kepada Allah tu. Jelas ke tak jelas? Jelas ya? Okey. Kita teruskan. Kita cuba teruskan. Okey. Alhamdulillah jelas ya. Kita cuba teruskan kepada selanjutnya. Man kana yu'minu billahi wal. Ada wa. Ada wa sana Ustaz. Wa ni wa apa? Wa ataf. Tuan-tuan semua dah belajar ataf ya? Wa ataf. Okey. Maknanya kalau sini ada ataf, maknanya selepas dia maktuf atau ataf jugalah dalam kitab tu istilah dia ataf saja. Boleh sebut maktuf. Jadi selepas waw tu maktuf. 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 Okey, ini maktuf. Al-akhir jadi apa aja? Wal yaumil akhir, hari yang terakhir, hari pengakhiran. Al-akhir jadi apa? Tuan-tuan semua dah belajar ni, saya nampak ni dengan Ustaz Angga. Al-akhir na'at tuan-tuan semua ya. Ini na'at. Al-akhir na'at. Jadi sesiapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini maktuf, ini na'at tuan-tuan ya. Kenapa Ustaz ini maktuf Ustaz? Sebabkan ada huruf ataf sebelum dia. Kenapa ini sebagai na'at Ustaz? Sebabkan kalau tuan-tuan semua tengok sama bentuk dia, alif lam, muzakkar. Tuan-tuan semua boleh pula agakkan. Itu adalah na'at atau sifat ya. Al-akhir ni na'at atau sifat. Lepas tu ada fa. Falyukrim daifahu. Fa ni sebenarnya adalah fa'ul jawab. Untuk menjawab daripada syarat. Tuan-tuan semua belum belajar ya. Okey, lam. Ada lam, falyukrim. Ada lam sana tu, lam sukun. Itu lamul amar. Tuan-tuan semua pun juga belum belajar. Saja nak tengok sajalah. Tak payah dipeningkan. Okey. Selepas tu ada yukrim. Yukrim ni apa? Yukrim ni fi'il mudhari tuan-tuan semua. Yukrim fi'il mudhari. Okey, mana fa'il dia? Maka hendaklah memuliakan. Siapa yang memuliakan? Dia mustatir huwa tuan-tuan semua ya. Mustatir huwa. Maka hendaklah dia menghormati
Akan apa? Akan tetamunya. Tetamunya. Jadi doifa ni sebagai maf'ulun. Jadi semua sini ada dua ni, doifa plus dengan hu. Doifa ni maf'ulun bih. Yang hu ni ada apa? Kalau menyatakan kepunyaan macam mana? Mudhaf dengan mudhafun ilaih. Maknanya yang hu ni mudhafun ilaihi, tuan-tuan semua ya. Jadi yang hu tu mudhaf ilaih. Okey. Jadi fal yukrim dhaifahu fa'ul jawab lam amar, yukrim fi'il mudhari' fa'il dia mana mustatir huwa, dhaifa maf'ulun bihi mudhafun ilaih. Macam mana tuan-tuan semua? Hal hadha wadih am la? Jelas ke tak jelas tuan-tuan semua? Boleh difahami ya? Okey. Kita cubalah latihan yang yang ketiga lah, kita cuba yang ketiga. Okey, yang ketiga lah ya, kita cuba sama-sama yang ketiga. Okey. Kejap tuan-tuan ya. Saya cuba type yang ketiga. Okey. Ini sebenarnya tulisannya macam ni ya, ataupun boleh juga dengan yang macam gelombang tu. Macam tu ya. Kulla. Okey. Boleh gunakan yang hamzah dengan alif macam ni, ataupun nak gunakan yang macam ni. Boleh dua-dua. Okey. Kulla li haqqin haqqahu. Haqqahu. Ya. Okay. Yang pertama, kita nak settlekan tasrif dia dulu. Okey. Nak settlekan tasrif dia. Yang pertama, fi'il madi dia apa? Lepas tu, sirah dia apa? Lepas tu, wazan dia apa? Lepas tu, bina dia apa? Oh, bina dia mahmuz, Ustaz. Betul. Mahmuz. Cuma, dekat sini ada penambahan sedikit, tuan-tuan ya. Okey, yang pertama. Apa fi'il madi dia, tuan-tuan semua? Sila tulis dekat ruang komen. Apa fi'il madi dia punya? Fi'il madi kepada mana, Ustaz? Kepada yang ni. Yang ni apa fi'il madi dia, tuan-tuan semua? Apa fi'il madi dia? Sila tuan-tuan semua tulis dekat komen. Okey, Haji Abdul Halim dah tulis dah. Masya-Allah. Ada lagi nak tulis? Apa tu fi'il madi dia, tuan-tuan semua? Sila tulis. Okey. Ramai jawab betul. Mumtaz. Okey, Haji Siti Mazmin pun juga jawab betul. Jadi fi'il madi dia apa? Fi'il madi dia adalah ata. Betul. Cuma tuan-tuan, dekat sini ada huruf illah dekat ujung. Atau yang sejajar dengan lam dia ni. Ada huruf illah dekat ujung. Jadi sebenarnya nama dia lebih tepatnya apa? Mu'tal naqis, tuan-tuan. Lebih tepatnya nama dia apa? Mu'tal naqis. Kenapa, Ustaz? Sebab kan fi'il yang sekarang ni ata, ujung dia ada huruf illah. Huruf illah ni sejajar dengan lam ni. Kalau kita letakkanlah, kalau kita tengoklah, macam ni tuan-tuan semua ya. Saya letakkan dalam table. Tuan-tuan nak tengok kenapa saya cakap dia mu'tal naqis. Sebab kan wazan dia kan af'ala. Af'ala. Kata kerja dia tak? Ata. Macam ni ya. Ata. Sebenarnya letak dia tu bukan macam tu. Sebenarnya tulisan dia yang senang nak nampak tu akta. Akta macam ni ya. Akta. Jadi yang sejajar dengan fa apa? Yang sejajar dengan fa adalah hamzah. Yang sejajar dengan ain adalah ta. Yang sejajar dengan lam adalah huruf illah. Jadi lebih tepatnya nama dia bukan mahmuz.
Nama dia lebih tepatnya apa? Bina mu'tal nakis. Kalau ada huruf illah yang sejajar dengan lam, nama dia apa? Mu'tal nakis, tuan-tuan ya. Hal hadha wadih amla. Jelas ke tak? Jelas tuan-tuan? Jelasnya? Idza lam yakun wadihan fas'alu. Jelas ke tak jelas? Wadih amla? Jelas ya mengenai yang ni ya? Okey. Jelas ya? Jadi bina dia sebenarnya nakis. Boleh juga sebut mahmus, boleh saja, tak masalah. Okey, selanjutnya. Sirah dia. Apa ni sirah dia tuan-tuan semua? Apa tu sirah dia lagi ni? Sirah dia. Okay, Alhamdulillah jelas ya. Sekarang apa sirah dia tuan-tuan semua? Sila tulis dekat komen. Apa sirah dia lagi ni? Sila tuan-tuan semua. Apa sirah dia? Sila. Ada yang boleh jawab sirah kepada perkataan yang saya bagi warna kuning ya? Sila apa sirah dia? Okey, fi'il amar. Masya Allah, mumtaz. Ada lagi nak jawab apa sirah dia? Okey, ramai jawab ya. Jadi sirah dia adalah fi'il amar. Sirah dia. Maknanya apa? Atani maknanya memberi. Maknanya memberikanlah. Berikanlah maknanya dia. Berikanlah. Wazan dia apa ni? Tuan-tuan semua boleh rujuk muka surat 32. Jadi af'il. Di sini ni sebenarnya akti sebenarnya. Jadi akti saja. Kenapa Ustaz hilang huruf illah dia? Sebabkan kalau dia ujung dia huruf illah dibuang. Huruf illah dia dibuang. Okey, jadi kalau fi'il amar ni, kalau fi'il tu ada huruf illah dekat ujung, bila mana jadi fi'il amar, maka huruf illah dia dibuang. Jadi dia ati. Okey. Boleh tuan-tuan ya? Untuk tasrif dah settle lah. Untuk tasrif dah settle. Sekarang nahu dia lagi. Ati. Ati adalah fi'il amar. Fa'il dia mana? Fa'il dia berikanlah kamu. Kamu ya. Kamu berikanlah. Maknanya fa'il dia apa? Mustatir anta. Okey. Mustatir anta. Kamu berikanlah. Okey. Berikanlah. Berikan apa? Berikan akan setiap. Jadi ini kulla ni apa dia? Maf'ulun bi, objek. Berikanlah setiap. Akan setiap. Zi haqqin. Kalau tuan-tuan dan puan-puan terjumpa kulla, selalunya kulla tu selepas dia adalah mudhaf ilaih. Jadi ini ni mudhafun ilaih. Kalau terjumpa kulla, selalunya selepas dia tu mudhafun ilaih. Jadi ini mudhafun ilaih. Haqqin, haqqin ni pun juga mudhafun ilaih tuan-tuan semua ya. Haqqin juga mudhafun ilaih. Kenapa Ustaz? Sebabkan Zi ni tuan-tuan masih ingat? Zi ni adalah asma'ul khamsah. Al-asma'ul khamsah, dia selalu selepas dia ada mudhafun ilaih tuan-tuan. Kalau ada asma'ul khamsah, ada mudhaf ilaih selepas dia, macam juga kulla. Kullu ni selepas dia ada mudhafun ilaih tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan terjumpa asma'ul khamsah, salah satunya zi, zu ya. Zu, abu, akhu, macam tu. Selepas dia mudhafun ilaih. Jadi ati, berikanlah akan setiap hak, akan setiap orang yang punya hak, akan setiap orang yang berhak, yang mempunyai hak, akan haknya. Ini ni jadi apa? Maf'ulun bih kedua. Haqqa ni maf'ulun bih kedua. Nanti tuan-tuan akan belajar juga tu. Ada yang kata kerja tu perlukan dua maf'ulun bih. Ini maf'ulun bih kedua. Maf'ulun bih kedua. Akan haknya. Oh, kepunyaan Ustaz. Maknanya ini ni dia apa? Kalau kepunyaan, macam mana susunan dia? Mudhaf dengan mudhafun ilaih. Maknanya ini mudhafun ilaihi. Kalau kepunyaan, akan haknya, hak saya. Itu kepunyaan ya. Maknanya yang ganti nama tu sebagai mudhafun ilaih. Okey. Jadi ati zi haqqin haqqahu, berikanlah setiap yang mempunyai hak akan haknya. Jadi berikanlah setiap orang yang mempunyai hak akan haknya. Okey. Ati kulla zi haqqin haqqahu, berikanlah
berikanlah setiap orang yang mempunyai hak, berikan akan apa? Berikan haknya. Macam tu tuan-tuan semua ya. Hal hadza wadih am la? Jelas ke tak jelas tuan-tuan semua? Okay, itu nahwu dia. Alhamdulillah, kita hari ini selesaikan 2 latihan. Sebelum kita tutup, saya tanya lagi kepada tuan-tuan, hal hadza wadih am la? Wadih am la? Idza lam yakun wadihan fas'alu. Kalau tak jelas, sila tanyakan. Okey. Ada soalan ya? Jadi, itu sajalah tuan-tuan semua perbincangan kita hari ini di kelas tasrif. InsyaAllah sekejap lagi kita akan berjumpa semula untuk kelas bahasa Arab komunikasi. Iaitunya insyaAllah 10 minit lagi lah. Jadi haqqahu yang maf'ul tak ke Ustaz? Bukan. Itu tu jadi maf'ulun bih kedua saja. Maf'ulun bih kedua ya. Haqqahu ni maf'ulun bih kedua. Ini maf'ulun bih pertama ya. Jadi kalau ata yu'ti ni dia ada 2 maf'ulun bih, dia punya 2 objek. Ata tu punya 2 objek ya. Ata tu punya 2 objek. Okey, Hajah Siti Mazmin ya. Okey, jazakumullah Hajah dan Haji tuan-tuan semua. Jangan lupa untuk menghadiri kelas bahasa Arab komunikasi 10 minit lagi. Dan jangan lupa juga untuk share dan like video kita ni, YouTube kita ni, Facebook kita ni. Jangan lupa di-share, semoga ramai lagi yang mendapatkan manfaat dari apa yang kita bincangkan pada hari ini. Syukran jazilan. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.